Kalau anak-anak masih ingat, sewaktu anak-anak berada di tingkatan 2, anak-anak telah didedahkan dengan pelbagai jenis fungsi graf. Kita ada graf fungsi linear, kita ada graf fungsi kuadratik, kita ada graf fungsi kubik, dan kita ada graf fungsi selingan. Okey, kita ada 4 rajah dekat sini. Cikgu Zafi paparkan ada 4 rajah dekat sini. Rajah yang pertama merujuk kepada graf fungsi linear. Rajah yang kedua merujuk kepada graf fungsi kuadratik. Rajah yang ketiga merujuk kepada graf fungsi kubik. Manakala rajah yang keempat merujuk kepada graf fungsi selingan. Dan kalau anak-anak masih ingat, sewaktu di tingkatan 2 juga, anak-anak telah didedahkan bagaimana kita nak menghitung kecerunan ataupun nilai M ataupun kecerunan itu bagi sebuah garis lurus yang menyambungkan dua buah titik koordinat. Bila kita sebut garis lurus anak-anak, jom kita tengok rajah ini kembali. Kita ada 4 rajah ni kan. Di antara rajah 1, 2, 3, 4, yang mana satukah graf fungsi yang berbentuk garis lurus? Betul, rajah yang pertama. Tadi Cikgu Safi maklumkan rajah yang pertama adalah graf fungsi linear. Okey, graf yang kedua ataupun rajah yang kedua adalah kuadratik. Rajah yang ketiga adalah kubik. Dan rajah yang keempat adalah selingan. Okey, dan di antara keempat-empat jenis graf ini hanya rajah satu saja yang bersifat garis lurus. Kenapa rajah 2, rajah 3, rajah 4 tidak bersifat garis lurus? Kalau kita perhatikan dekat sini ada lengkungan. Kat sini ada lengkungan kan? Kat sini pun ada lengkungan juga, kat sini pun dia ada lengkungan, kat sini pun ada lengkungan dan sebagainya. Maka dia tidak bersifat garis lurus. Hanya graf fungsi linear saja yang berbentuk garis lurus. Justru insya-Allah pada hari ini kita akan terokai secara lebih mendalam, kita akan explore lagi tentang konsep garis lurus ini. Kalau anak-anak telah bersedia, jom kita mulakan insya-Allah. Baiklah anak-anak, sebagaimana yang Cikgu Zafi maklumkan sebentar tadi, bila kita sebut garis lurus, di antara 4 buah graf fungsi tadi, hanya graf fungsi linear sahaja yang berbentuk garis lurus. Untuk bahagian yang pertama ini, insya-Allah kita akan fokus kepada 3 perkara. Kita akan fokus on kepada 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, kita akan belajar apakah bentuk arm. Okey, apakah bentuk arm bagi sebuah persamaan garis lurus? Okey. Yang kedua, kita akan belajar berkenaan bagaimana kita nak tentukan kecerunan. Bagaimana kita nak tentukan kecerunan bagi sebuah persamaan garis lurus. Dan yang ketiga, kita akan belajar untuk kita tentukan pintasan Y bagi sebuah persamaan garis lurus. Ini adalah untuk bahagian yang pertama. InsyaAllah kita akan continue pada bahagian yang kedua pada sesi pembelajaran akan datang. Jadi 3 perkara asas ini. Yang pertama, kita akan belajar berkenaan dengan apakah bentuk arm bagi persamaan garis lurus. Yang kedua, kita akan tentukan kecerunan. Dan yang ketiga, kita akan tentukan pintasan Y bagi sebuah persamaan garis lurus. Baiklah anak-anak, secara mudahnya anak-anak, bila kita sebut persamaan garis lurus, bentuk arm dia adalah seperti berikut. Kalau anak-anak perhatikan dekat sini, Cikgu Zafi ada paparkan bentuk arm persamaan garis lurus. Apa dia? Y sama dengan MX tambah C. Dekat sini Cikgu Zafi dah declarekan pula yang mana satu kecerunan, yang mana satu pintasan Y. Kena ingat bentuk arm persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Tetapi dalam persamaan garis lurus ini, yang mana satu kecerunan, yang mana satu pintasan Y. Senang saja, kecerunan adalah nilai M kita.
Okey, nilai M kita. Manakala nilai C merujuk kepada pintasan Y. Okey, jom kita tengok contoh yang pertama ini. Dalam contoh yang pertama tadi ini, anak-anak dikehendaki untuk menentukan kecerunan dan juga pintasan Y bagi sebuah garis lurus. Tapi sebelum tu, anak-anak ingat lagi apakah bentuk am bagi sebuah persamaan garis lurus? Bentuk am dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Tetapi bagi contoh yang pertama ini, kita dikehendaki untuk menentukan kecerunan dan juga pintasan Y bagi persamaan ataupun garis lurus yang diberikan kepada kita. Jom kita tengok macam mana kita nak selesaikan contoh 1A ini. Kita diberikan persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 9. Okey, jadi dekat sini kita nak belajar macam mana nak tentukan yang mana satu kecerunan, yang mana satu pintasan Y. Dia sangat mudah. Yang pertama anak-anak, kalau anak-anak masih ingat, kita punya bentuk am bagi persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Yang mana M ini merujuk kepada kita punya kecerunan dan C ini merujuk kepada kita punya pintasan Y. Jom, sekarang ni kita nak tentukan yang mana satu kecerunan, yang mana satu pintasan Y bagi persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 9. Kita salin semula. Y sama dengan 2X tambah 9. Dekat sini kalau cikgu sinkronisekan, nampak cikgu kotakkan M dan 2 ni, dan cikgu kotakkan C dan juga 9. Okey, so cikgu revise balik. M ini merujuk kepada kita punya kecerunan, manakala C merujuk kepada kita punya pintasan Y. Maka kalau anak-anak perasan, kalau kita sinkronisekan dia, kita akan dapat nilai M kita adalah 2, manakala nilai C kita adalah 9. Maka kita boleh simpulkan bahawa kecerunan bagi persamaan garis lurus Y sama dengan 2X tambah 9, kecerunan dia adalah 2 dan pintasan Y kita adalah 9. Mudah bukan? Sangat mudah. Jom kita beralih kepada contoh B pula. Contoh B ni dia agak unik sedikit. Diberi kepada kita persamaan ataupun diberi kepada kita persamaan seperti ini. Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Kalau anak-anak masih ingat, bentuk am bagi sebuah persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Yang mana kalau anak-anak perasan, okey, nilai Y ni dia tunggal. Dia tak ada kawan, dia tak ada geng dekat situ. Maka ini adalah bentuk am kita. Kalau yang atas ni dia bukan bentuk am. Kenapa dia bukan bentuk am? Sebab dia tidak berbentuk seperti Y sama dengan MX tambah C. Kalau anak-anak masih ingat, yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Apakah bentuk am bagi persamaan garis lurus? Bentuk am bagi persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Tetapi persoalannya dekat sini, kita diminta untuk menentukan ataupun mencari apakah kecerunan dan juga pintasan Y bagi persamaan ini. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jom kita buat secara bersama-sama. Kita diberi 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Ini bukan bentuk am. Okey, bentuk am mesti Y sama dengan MX tambah C. Jadi apa yang perlu kita buat anak-anak? Kita kena pastikan nilai Y ini mesti tunggal. Sekarang dia ada geng iaitu 3 kan? Okey, dia ada geng iaitu 3. Jadi apa yang kita kena lakukan adalah kita kena pindahkan 3 ini. Kita kena pindahkan 3 ini ke sebelah kanan. So apa maksud 3Y? 3Y adalah 3 darab Y. Kalau kita bawa ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Maka kita akan dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 12 bahagi dengan 3. Dah jadi bentuk am belum?
Belum lagi. Pandai sebab bentuk am masih macam ni. Y sama dengan mx tambah c. Sekarang kita dah dapat y dah tunggal dah cantik. Cuma bentuk yang ni. Bentuk yang ni dia masih lagi belum menepati kriteria persamaan am ataupun bentuk am bagi persamaan garis lurus. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita separatekan dia. Macam ni nak separatekan dia? Ini adalah pecahan kan? Okey, bila pecahan kita boleh separatekan dia. So y sama dengan negatif 2x per 3 tambah 12 per 3. Okey, sampai dekat sini kita bagi dia cantik lagi. Maka kita akan dapat apa? Y sama dengan negatif 2x per 3 tambah 12 bahagi 3. So kita akan dapat 4. Kita akan dapat 4 dekat sini. Alright. Seterusnya anak-anak, dah jadi bentuk am belum? Hampir nak jadi bentuk am. Sebenarnya dia dah jadi bentuk am dah. Cuma Cikgu Zafi nak bagi nampak lagi pada anak-anak. Okey, nak bagi dia lebih jelas lagi. Okey, supaya anak-anak boleh declare terus yang mana satu kecerunan, yang mana satu pintasan y. Jadi apa yang perlu anak-anak lakukan? Kalau anak-anak masih ingat, bentuk am kita adalah y sama dengan mx tambah c. Ini adalah bentuk am kita. Maka ini adalah kita punya target kita. Sekarang ni kita dah hampir-hampir nak capai target kita ni. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita kena isolate kan. Bukanlah isolate, maksud kita kena pisahkan sedikit. Maksudnya kita kena susun atur sedikit kedudukan dia. Maka apa yang anda faham tentang negatif 2x per 3 ini, sebenarnya dia adalah y sama dengan negatif 2 per 3x tambah 4. Itu maksud dia. Okey, apa maksud negatif 2x per 3? Bermaksud negatif 2 per 3x tambah 4. Macam mana boleh jadi negatif 2x tu? Okey, ini adalah berbalik kepada fungsi ataupun kaedah pendaraban sesuatu pecahan ataupun dalam konsep pecahan itulah yang telah kita belajar sebelum ini. Maka kita dah dapat dah bentuk am dia. Sekarang ni kita cuba sinkronisekan. Okey, yang mana satu m, yang mana satu pintasan y. So kita sinkronisekan dia. Maka kita akan dapat y sama dengan mx tambah c. So kita sinkronisekan dia. Kita akan kotakkan negatif 2 per 3 dengan m. Kita akan kotakkan 4 dan juga c. Maka dekat sini kita dah boleh tentukan bahawa nilai m kita adalah negatif 2 per 3, manakala nilai c kita adalah 4. Apa maksud m? M kita adalah kecerunan kita. Apa maksud c? C merujuk kepada kita punya pintasan y. Oleh itu anak-anak telah tentukan. Dekat sini berdasarkan persamaan yang tadi tu, anak-anak dah tentukan. Okey, daripada 3y sama dengan negatif 2x tambah 12, anak-anak dah tentukan yang mana satu pintasan y dan yang mana satu yang kita nak kategorikan dia sebagai kecerunan. Maksudnya macam mana kita nak cari kecerunan dan juga pintasan y seandainya anak-anak diberikan dengan contoh yang sedemikian rupa. Agak mudah kan anak-anak? InsyaAllah dia mudah saja. Jadi kalau mudah, dekat sini Cikgu Zafi ada sediakan satu latihan tambahan uji minda anak-anak. Sama ada dekat sini anak-anak kena tentukan berdasarkan persamaan yang diberikan kepada anak-anak. Okey, anak-anak diminta untuk tentukan yang mana satu kecerunan, yang mana satu pintasan y. Nampak macam satu itu dia agak mudah. Okey, soalan 1D, soalan 1E, soalan 1F tu dia berbentuk contoh yang kedua yang kita buat sebentar tadi. Okey, jadi untuk hari ini kita telah belajar 3 perkara. Yang pertama kita belajar apakah bentuk am. Okey, apakah bentuk am bagi sebuah persamaan garis lurus. Yang kedua, anak-anak dah boleh tentukan kecerunan ataupun nilai m.
Dan yang ketiga, anak-anak boleh tentukan pintasan Y. Okey, mudah kan? Berdasarkan satu persamaan tu, anak-anak boleh tentukan yang mana satu kecerunan, yang mana satu pintasan Y. Alhamdulillah. Sehingga kita berjumpa lagi pada bahagian yang seterusnya, insya-Allah Cikgu Zafi akan sediakan bahagian yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.